Okay, minyak dah panas. Kita goreng ayam yang dah siap disalut. Cantik kan? Cik kan? What's up? It's Nicholas John Hisley was on One Hit Station, and there are a lot of music videos coming out for Justin Bieber's brand new one, Holy. Lebihan sebok ni kita simpan balik. Nanti bila nak goreng ada lagi. Kan? Jadi taklah membazir. Tapi kalau agak berdarah gitu, buang aje lah. Bahan untuk buat sambal ayam penyet cara saya. Cili besar, cili kecil, bawang putih, belacan. Sekali lepas ayam tu diangkat, saya goreng ni dulu. Kemudian saya blender. Lepas blender, saya akan tumis lagi sekali sampai dia kering. Okey, nampaknya ayam dah boleh angkat ya. Dah kekuningan dah. Cantik lah. Sekali lagi kita akan goreng bahan-bahan ayam penyet tu guna minyak yang sama. Sebab saya goreng ayam ni 3 ketol je. Kalau nak buang kan membazir. Sebab ni nanti selepas digoreng bahan-bahan ayam penyet tu, saya akan tapis juga lagi. Kemudian saya akan blender, taruh air. Kemudian saya akan buang minyak ni dan gantikan minyak lain, baru saya tumis. Sekarang kita masukkan bahan-bahan ayam penyet ya. Kita masak dia nampak macam layu sikit tu, bolehlah kita angkat. Masa kita dah angkat tu, kita sejukkan sekejap, baru kita masukkan blender. Hampa panaskan pecah blender. Resepi ni saya belajar dengan anak buah saya, Nohanisa. Hari tu dia ada masak sekali, sedap. Jadi saya cubalah. Sekejap lagi kita dah boleh angkat ya. Angkat, kita sejukkan sekejap. Kemudian kita masuk dalam blend, taruh air sikit. Okey, kita dah tapiskan. Bukan apa kalau tak buat begini, nanti kan terlalu banyak minyak. Kita dah tapiskan dan boleh kita taruh dalam blend. Okey, sekarang kita masukkan dalam blender ya. Air kita dah siap kat dalam tu. Jadi tak adalah blender tu pecah. Okey, tekan blender. Jangan terlalu hancur sangat lah. Minyak pun dah panas dan kita tumis. Ni minyak baru saya baru tukar tadi. Saya memang jenis yang tak suka makanan yang terlalu berminyak sangat. Tumis. Abaikan kotoran yang di bawah tu ya, sebab hari ni keadaan saya huru-hara sikit. Sebab tadi waktu saya pergi beli barang, saya merancang nak buat macam
Sesi pengenalan saya, mak saya. Tapi disebabkan ada kejadian yang mak saya tiba-tiba jadi rajin, habis satu rumah berai-rai. Tu yang saya agak kalang kabut hari ni masak. Saya kalang kabut kenapa? Sebab saya risau. Sebab selalunya pukul 11, 11.30 dah siap. Ni saya dah lebih daripada timenya. Tapi kalau saya masak selalu pukul gitu pun, mak akan makan lambat. Macam-macam alasan dia. Dah mula menggelegak, kita tunggu sampai dia pecah minyak. Jadi agak-agak dekat agak-agak dekat macam dah nak sampai ke tahap pecah minyak tu, kita taruhlah garam, gula sikit. Dah semakin nak mengering ya. Dah boleh angkat. Siap. Sambal ayam penyet dengan ayam goreng. Ini untuk mak yang goreng. Saya punya nak makan kan baru saya goreng ikan masin. Nak tengok tak apa yang terjadi? Nampak tak lantai ni? Macam ada kesan-kesan air yang tak bersih. Sikit lagi saya terpaksa mendobi satu rumah. Dari sini sampai ke bawah sana. Mak, nak makan dah siap. Ya. Makan-makan. Nasi pun dah siap. Sementara menunggu mak siap makan, saya kat sinilah. Rehat-rehat, tarik nafas. Ni semua koleksi dari arwah ayah. Ni biasa petang-petang saya duduk kat sini ni. Ni katil arwah ayah ni. Katil bujang. Saya jadikan macam ni. Ni kerusi malas dia. Tempat duduknya dah rosak. Saya lapis dengan papan. Ni saya belilah. Jap, saya tunjuk lagi satu. Sangat antik. Selagi boleh guna, saya ni jenis. Selagi boleh guna, saya akan guna. Macam kuali hitam tu kan. Sebab kuali hitam tu saya dah biasa dengannya. Jadi bila saya guna kuali lain, jadi macam kekok sikit lah. Sebab kuali saya ni jenis kalau pakai satu barang, selagi tak bocor, selagi itulah saya guna. Kalau saya dah guna satu barang, itu je lah yang saya guna. Tujuan saya tunjuk masak-masak pun bukanlah saya ni pakar masak ataupun nak bagi resepi. Saya cuma nak share kehidupan saya kat kampung. Apa yang saya buat, aktiviti saya seharian. Tadi tu bukan apa. Sebetulnya semua tu saya ni kalau sebelum masak saya akan set kat kepala saya. Tu sebab pagi saya akan keluar dulu. Siram pokok bunga ke, buatlah apa-apa kerja dulu. Saya akan berfikir masak apa. Okey, pukul berapa nak masak. Jadi bila saya punya time tu dah lari sikit, saya dah jadi panik lah. Saya fikir, lambat masak. Saya fikir, mak mesti lapar. Macam tu lah. Macam tadi pula saya disambut dengan air yang bertumpah daripada depan sampai ke belakang. Sedangkan waktu saya pergi ke sungai tadi, sungai lah dekat sini, kalau ni Felda, kalau nak apa-apa barang semua kena ke sungai dalam 3 km. Pekan Cowboy orang panggil.
Ha. Kena kesungkan. Lepas tu kalau saya dah set benda tu tak jadi macam yang saya bayangkan, lepas tu saya disambut dengan surprise. Benda-benda macam tu memang darah saya naik. Jadi untuk saya redakan keadaan dulu, saya masuk bilik berkipas. Kipas tu pun kipas arwah ayah dari muda. Sekejap ya. Inilah kipas arwah ayah saya. Daripada zaman dulu ni. Nampak? National. Tahan. Okey. Kenapa dia atas kursi? Okey, saya tunjuk Surprise. Tapi masih boleh pusing. Leher pun dah tak ada. Dia cuma wire je. Kita yang kena ada kursi untuk dia tegak. Saya buka. Hidup lagi lah. Kipas ni saja nak sabotaj. Tada! Ni asalnya dulu bilik pinggan mangkuk. Saya dah ubah. Kat rumah ni banyak cucu perempuan. Jadi susah dia nak saling-saling pakaian. Jadi sementara tak ada siapa-siapa balik, saya jadikan tempat saya melepak. Sebab bilik ni dia tak ada pintu, tak ada tingkap. Jadi kau nak lepak 2-3 pagi pun tak jadi seram. Kalau saya lepak kat luar kan, saya nampak main kat cermin kan, saya melompat. Saya bukan penakut, cuma ada penyakit keturunan, cepat terkejut. Setakat tu lah. Nanti tengok macam petang kan, kalau ada masa boleh tengok aktiviti saya apa pula petang kan. Tapi tak janji apa-apalah. Sebabnya asalnya dah 2 kali petang saya tunggu nak repair ban ayam mak. Sebab banyak yang dah pecah-pecah sebabnya monyet. Itulah nak merepair tu. Dah 2 hari, 3 hari tertangguh. Tapi sebelum merepair tu, saya nak bersihkan rumah dulu. Sebabnya kotor sepah. Benda tu boleh buat saya runsing. Saya ada penyakit macam tu. Tahulah. Sakit mental ke macam tu. Apa-apa pun dalam hidup kita, sentiasalah berbaik sangka. Dan kata-kata dari idola saya pula, Abang Din, Allah tahu niat kita. Abaikan apa orang kata. Sekian, terima kasih.